sekaligus tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita telah pun mendengar berbagai-bagai olahan oleh Ustaz Azhar tadi. Tuan-tuan mungkin sudah pun faham, yang tak faham pun banyak juga. Persoalan sekarang ini, ramai orang beribadat, suka beribadat, tetapi masalahnya ramai yang tak suka betul ilmu. Syarahan macam ini ramai orang, tapi bila ada kelas pengajian tidak ramai orang. Itu masalah. Ceramah macam ini ramai, puluh ribu orang hadir. Bila ada kelas pengajian tak ramai orang hadir. Itu masalahnya. Kita kadang-kadang kitab-kitab tua ni tak mengaji tak boleh. Baca seorang-seorang tak faham. Baca haram makan keladi. Oh, keladi haram pula. Rupanya keledai. Persoalannya sekarang, bila kita mengajar di masjid-masjid, tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Waktu saya mengaji dulu, anak murid bawa kitab, tuan guru tak bawa kitab, kerana alim tuan guru itu tak bawa kitab. Sang terbalik, tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, alimnya anak murid tu. Jadi sekarang kita ambil satu pendekatan baru. Mana-mana ada ustaz mengajar di masjid, kita pun bawa kitab sama. Itu kun aliman au muta'aliman. Jadilah kamu orang alim atau orang mengaji. Mengaji berkitab. Au mustami'an atau mendengar je. Faham? Bolehlah. Tak faham lah tu. Au muhibban atau sayang je. Tak datang-datang, suka je. Au wala takunu khamisan, jangan jadi orang kelima. Bila ada kelas, berbulu je mata. Itu orang tak suka. Jadi kita ambil pendekatan yang kedua, mengaji. Pasal itu sebabnya kita kadang-kadang bila tak mengaji, semayang tidak khusyuk. Pasal hati kita berjalan. Waktu kita semayang, kita berhenti, hati kita berjalan. Tak dapat konsentrate pasal ilmu tak cukup. Pasal hati ini bila kita berhenti, dia berjalan. Bila kita berjalan, dia berhenti. Itu sebabnya waktu kita main bola, lupakan hutang 40,000. Bila berhenti semayang, ingat hutang. Itu hati punya kerja. Hati berjalan apabila badan kita berhenti. Berbeza dengan jantung. Jantung lain. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Walau bagaimanapun, manusia ini ada roh, ada kalbu, ada jiwa, ada sir. Maka kita tazkiyatul qalb, membersihkan hati kita. Hati mesti bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Maka yang pertama, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Jiwa mesti bersih. Jangan ada sombong, jangan ada kedekut, jangan ada bencikan orang, jangan menghina orang. Kita anggap diri kita lebih hina dari orang lain. Itu sebabnya
Allah Ta'ala sembunyikan para walinya di kalangan para hambanya. Pasal apa? Supaya kita hormatkan ke semua orang. Dia tu lebih mulia daripada aku, walaupun umurnya pendek, umurnya muda, dia mungkin beramal banyak pada aku. Kita rasa kita hina. Tengok orang tua, dia itu orang tua mungkin amalannya banyak. Tengok orang alim, dia itu alim, ilmu banyak. Tengok orang jahil, kalau dia jahil, kalau dia berbuat dosa, sedikit dosanya. Aku tahu sedikit, aku berdosa banyak. Begitu. Kita jangka begitu. Itu orang berilmu. Maksudnya dia tak rasa dia itu berilmu. Dia rasa kurang ilmunya. Sama juga hendaklah kita anggap kita kurang amalan, kurang ilmu. Bila kita tahu kurang ilmu, kita mau mengaji. Kurang beramal, mau beramal. Mengapa kita menuntut ilmu? Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu tugas. Kalau kita sudah tahu, kita beramal. Jangan kita dah tahu, tidak beramal. Itu sebabnya Luqman berkata, ya bunayya, la tata'alam fima la ta'lam, hatta ta'mala fima ta'lam. Wahai anakku, jangan kau mengaji apa yang engkau tidak tahu, selama engkau belum mengamalkan apa yang kau tahu. Kalau tak tahu, belajar. Dah belajar, melaksanakan ilmu itu. Kita silap. Kadang-kadang dah tahu, tak buat. Itu sebabnya satu orang tanya hukum berpuasa. Dia tak jawab. Tunggu dulu. Besok baru jawab. Pasal apa tuan tak jawab semalam? Kerana aku belum berpuasa lagi apa yang kau tanya tu. Aku dah berpuasa, aku jawab soalan. Begitu. Begitulah kita. Kita yang pertama, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Itu orang berilmu. Jiwa kena bersih. Yang kedua, dia panggil tasfiyatul aql, membersihkan kita punya akal. Tasfiyatul qalb, membersihkan kita punya hati. Hati mesti bersih. Kadang-kadang itu sebabnya kita tengok dalam hadis kursi, sungguhnya Allah Ta'ala bencikan orang fasik, tetapi Allah lebih benci melihat orang tua yang fasik. Dah tua buat perangai lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala benci melihat orang kedekut, tapi Allah lebih benci melihat orang kaya kedekut. Yang ketiga, Allah Ta'ala benci melihat orang sombong, tapi Allah Ta'ala lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Dalam miskin, pula. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang orang beramal, tapi Allah lebih sayang orang muda yang beramal. Pasal payah orang muda-muda nak beramal. Sungguh Allah sayang orang pemurah, tapi Allah lebih sayang orang miskin yang pemurah. Miskin susah. Duit ada RM50 10 sen. Tong derma lalu. Nak boleh RM50 ke nak boleh RM50 ke? Nak boleh RM50, demam seminggu. Orang miskin, itu sebabnya. Yang pesan tuan-tuan, kita orang Malaysia ini nak sedekah slow sikit berbanding dengan Singapura. Singapura sekali derma 100,000, 200,000 tu biasa je. Satu kali ceramah. Stadium di Singapura. Kita sekarang hari Jumaat, tong lalu, mengantuk pula. Itu masalah. Dia sayang duit dia. Sebenarnya nak cerita sikit, duit kita yang sebenar, duit yang derma itu duit kita. Yang disimpan dalam poket belum tahu lagi. Dalam poket ni boleh jadi pomen punya, boleh jadi klinik punya, yang mesti punya, waris punya. Kita punya mana? Yang sedekahkan itu kita punya. Kita beli motocar mahal-mahal, siapanya? Nanti akan waris punya. Tak apa waris punya. Bila kita mati, nanti isteri kita kahwin lain.
Kita tahu tak isteri kita kahwin? Tahu. Kita mati dalam kubur, dalam barzakh. Tiba-tiba orang kampung kita mati seorang lagi. Tengok macam orang kampung aku ni. Duduk mana? Duduk Masjid Al-Azim. Sama. Apa nak tanya sikit? Apa khabar orang rumah saya? Dah kahwin. Yang malang sekali, duit kita yang simpan, suami baru beli motor. Dia raun kat kubur kita. Tengok, ni kubur suami I lah ni. Baru tahu kita. Maka hendak sedekah sekarang. Jangan tangguh-tangguh lagi. Pasal duit yang kita simpan untuk orang rumah kita, tak apa, bukan tak boleh, simpan. Tapi kita bimbang, kita dah mati, berapa lama dia tahan? 4 bulan 10 hari dia pun habis edah. Orang tanya, boleh kahwin tak? Boleh lah. Tak menganga dalam kubur kita. Begitulah. Tu jiwa nak bersih tu. Jiwa bersih. Itu sebabnya kita dalam kubur ya. Bayang dalam kubur dia 4 penyebab boleh lepas daripada kubur. Pertama, sembahyang 5 waktu, sedekah, wirid, baca Quran. Di antara. Jadi kita bimbang dalam kubur ni. Kita bayangkan, cuba kita bayangkan. Gelap gelita dalam kubur, satu gelap. Gelap yang kedua, malam gelap. Gelap, 2 kali gelap. Soalan mungkar nakir. Amat menakutkan, amat mengejutkan, amat membimbangkan. Siapa berani agak-agak? Tetapi kalau dah cukup amalan, tak apa. Mati-matilah. Tapi kita bukan takut mati itu, bukan mati yang ditakutkan. Kita takut tak ada persiapan untuk mati itu. Kata Imam Ghazali, bukan mati yang ditakutkan. Yang ditakutkan ialah persiapan untuk mati itu tak cukup. Memang soalan kubur kan dah bocor, orang dah tahu. Soalan kubur bocor, orang tahu. Tapi tak boleh jawab. Pasal amalan kita, semayang kita di kepala, zakat kita belah kanan, puasa belah kiri, amalan yang lain di hujung kaki kita. Itu je. Berbeza dengan orang asli. Orang asli pun talqin juga. Orang Islam pun talqin, orang asli pun talqin. Nak dengar talqin orang asli. Orang asli talqin ni. Akhirnya mati juga engkau, dia kata. Dia kata orang mati tu sebentar lagi akan datang malaikat, akan menyoal soalan-soalan. Kalau disoalnya kau yang payah-payah, kau mintalah yang mudah-mudah. Kalau engkau tak dapat jawab, kau akan dirotan. Kalau dirotan ke sebelah kanan, kau elaklah sebelah kiri. Kalau dirotan kau sebelah kiri, kau elaklah sebelah kanan. Kalau dirotan di tengah-tengah, nasib engkau lah. Itu tuan. Jadi kita balik-balik. Jiwa kita yang pertama tadi tazkiyatul nafs, yang itu tasfiyatul qalb, yang itu takhalliyatul sir. Mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat yang madmumah. Itu sebab dalam sembahyang kita ada 3. Tahalli, tajalli. Tahalli mengosongkan jiwa kita daripada sifat madmumah. Yang kedua, tahalli mengisi jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah. Barulah tajalli, baru nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di ilmu yang nak disambungkan. Sebabnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau wahai Allah kami menyembah, akan dikau wahai Allah kami mohon pertolongan. Mengapa disebut akan dikau kami sembah? Tidak disebut kami sembah akan dikau. Kerana dia panggil dalam bahasa Arab dia takhsis. Khusus engkau sahaja wahai Allah kami mohon pertolongan.
Tidak minta. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan tanya suami dia, abang sayang saya tak? Saya sayangkan awak. Itu bahaya tu. Maknanya saya sayangkan awak, yang lain pun sayang juga. Kalau dia kata awak lah yang saya sayang, itu betul lah tu. Tu perempuan belakang-belakang tu tanya suami balik gang, abang saya sayang saya tak? Kalau dia kata awak lah yang saya sayang, itu okey lah tu. Kalau saya sayang awak, maknanya yang lain pun sayang juga. Itu kaedah dia. Itu sebabnya dalam iyyaka na'budu akan dikau kami sembah, akan kami tolongan, mana dulu? Na'budu dulu ke nasta'in dulu? Na'budu dulu, sembah dulu baru minta tolong. Sembah dulu doa. Kita terbalik, kita nasta'in baru na'budu. Sebabnya contoh, doakan saya lulus periksa. Kalau lulus, saya belanja makan. Kalau tak lulus, tak belanja makan. Lain kali kenduri dulu, baru kita minta. Tuan-tuan, saya kenduri ni minta tuan-tuan doakan biar saya lulus. Itu betul. Selalu orang bernazar ni sebenarnya orang kedekut. Maknanya kalau ada kenduri, tak ada tak kenduri. Kalau lulus kenduri, tak lulus tak kenduri. Kan begitu. Kita buat konsep berbeza. Sekarang tuan-tuan, anak saya nak periksa ni, saya kenduri. Doalah mudah-mudahan anak saya lulus. Gitu. Ini tidak. Doalah tuan supaya anak saya lulus. Tunggu tak ada kenduri. Pun tak lulus. Macam orang India lah. Orang India sekali panjat pokok kelapa. Panjat pokok kelapa, goyang pokok kelapa tu. Dia pun bernazar, Sami, tak ada jatuh kalau kambing juga potong. Dia turun, goyang, turun lagi. Dah turun separuh, dia berdoa lagi, kami tak ada jatuh kalau pulut kuning juga kasih. Turun sikit lagi. Tadi kambing ni kan pulut kuning lah. Turun sikit lagi, Sami tak jatuh kalau ayam juga potong. Tak lama dia pun dia pejam mata, dia pun terjun. Sami sekarang sudah jatuh, tak ada kasih apa-apa. Orang Melayu begitulah. Ada kenduri, ada lulus, ada kenduri. Tak ada lulus, tak ada kenduri. Begitu. Kita tukar. Kita kenduri dulu. Kita sedekah dulu, baru minta. Tu iyyaka na'budu. Itu ilmu tu. Itu ilmu yang penting. Kita tahu hukum Allah Ta'ala bagaimana. Jangan kedekut. Itu. Kemudian kita lihat pula, kita ada 3. Yang pertama, habis modal. Ganggu kerja. Kemudian kita lihat pula bahawa sesungguhnya hidup kita ini ada program. Kita yang pertama sekali, kita menungkan sama ada kita ini ke syurga atau ke neraka. Itu menungkan seorang-seorang. Ke mana kita akhirnya. Yang kedua, kita tidak tahu sama ada dosa kita Tuhan terima atau tidak. Kita punya pengampunan. Yang ketiga, kita tahu Allah Ta'ala redha atau tak redha. Kita tak tahu ke mana Allah redha atau tidak. Itu sebabnya sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun,
Boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Buat kecil pun tak apa. Bayang witir 1 rakaat pun jadilah. Bayang tahajud 2 rakaat pun jadilah. Baca Quran 1 muka pun jadilah. Tak boleh 1 muka, tengah muka. Tak boleh tengah muka, 1 ayat. 1 ayat tak boleh, tak payahlah. Boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Buat. Saya pesankan tuan-tuan. Sembahyang malam, bangunlah. Tak boleh pukul 5, 5.30. 1 rakaat witir jadilah. Pasal sembahyang malam itu pahalanya 1000 rakaat sembahyang siang. Dan boleh menyebabkan menerangkan kubur kita. Boleh bangun, tak boleh bangun. Tidur memang sedap. Itu sebabnya tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kalau nak tidur dalam kubur, sembahyanglah malam. Kalau nak tidur, kalau tak nak tidur, kena beduk. Terus bangunlah, bangun. Jadi kita berazam bangun. Waktu irtanim khamsan qabla khamsin, rampas 5 sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua. Sekarang tuan-tuan yang muda-muda sekaranglah nak bangun. Jangan dah tua-tua besok nak bangun. Tak laratlah bangun, dah lumpuh. Tak laratlah. Baru menyesal, muda-muda dulu kalau aku bangun tak apa. Sama makan juga. Makan sekarang makanlah. Sayang duit tak makan. Dah tua-tua duit dah banyak baru nak makan. Doktor larang pula makan. Bila makan nasi tuan doktor, jangan kecil manis. Daging jangan gaut. Ayam jangan jantung. Telur jangan kolesterol tinggi. Saya nak makan apa tuan doktor? Makan kulit roti ajalah. Sembahyang begitu, sembahyang sekarang. Terus kita untuk ilmu sekarang. Sembahyang malam bagaimana? Bangun. Sekarang saya pesan tuan-tuan, bangun. Pasal kita nak tidur dalam kubur. Nak tidur. Jangan kita banyakkan tidur, kurangkan tidur. Bayangkan kalau tidur satu hari 8 jam, 8 kali 3 240. 1 bulan tidur 10 hari. Tidur 10 hari 1 bulan. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur saja 20 tahun. Kalau tidur 8 jam sehari. 20 tahun tidur je. Tu. Jadi kurangkan tidur. Itu tidur yang resmi tu. Tidur yang tak resmi, tengah-tengah tengok TV tidur. Tengah-tengah dengar ceramah, tidur juga. Begitu tuan-tuan. Jadi sekarang ini kita perhatikan bahawa hidup kita ini sementara saja. Tidak tahu masa. Tu Arab kata apa? Kam min saqimin ashahina min ad-dahr, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut. Itu tundung kan, mati berada di antara pejam dan celik. Waktu pejam mata bimbang tak sempat nak celik. Waktu celik mata bimbang tak sempat nak pejam. Mati mencelah. Jadi masa dah tak ada. Masa untuk akhirat amat pendek. Masa untuk dunia amat panjang. Kita pergi hospital, tengok saudara kita, Pak Ngah nak makan, Pak Ngah, aku dah seminggu tak makan. Minum dah 2 hari aku tak minum. Kita kata nak gol orang tua tu. Kita pun balik, singgah pasar malam, kita beli buah Melaka, kita makan, tercekik, kita mati dulu. Memang orang nak mati, orang di hospital tu dia tak tahu dia nak mati.
Kalau bagi duit, enggak duit. Cuba tanya, nak makan? Tak ada. Nak minum? Tak ada. Nak duit? Letaklah buat tilam tu. Duit. Begitulah tuan-tuan. Jawab soalan. Ilmu itu penting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Kita kena cari ilmu. Cari ilmu, mudah-mudahan Allah Taala memberkati hidup kita. Wallahu a'lam.